apa khabar semua? Kita berjumpa lagi dalam video kali ini. Untuk video kali ini, kami ingin berkongsikan tentang ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder. Dan video kami berfokuskan kepada kesan ADHD dalam work and leisure bagi orang dewasa. Ingin ketahui lebih lanjut? Jom kita sama-sama tengok. Attention Deficit Hyperactivity Disorder ataupun ADHD ialah satu gangguan dengan simptom seseorang tidak dapat menumpukan perhatian, hyperaktif dan impulsif yang mengganggu kebolehan kanak-kanak atau remaja untuk belajar, bekerja dan melibatkan diri dalam aktiviti leisure. Ia juga memberi kesan terhadap hubungan interpersonal. Punca sebenar ADHD adalah tidak diketahui. Namun, ada beberapa faktor penyumbang kepada ADHD. Yang pertama ialah genetik. Ada kajian menunjukkan seseorang 5 kali lebih berkemungkinan menghidapi ADHD jika ibu bapa atau adik-beradiknya mempunyai ADHD. Lebih dari separuh kedua ibu bapa dengan ADHD akan mempunyai anak dengan gangguan yang sama. Yang kedua ialah biological atau physiological. Kekurangan bahan kimia tertentu di bahagian otak yang berfungsi untuk mengawal impuls dan menyaring input deria dan fokuskan kepada perhatian juga menjadi punca. Seseorang yang mempunyai ADHD mempunyai beberapa bahagian otak yang tidak normal, termasuk prefrontal cortex, iaitu kawasan yang mengawal fungsi eksekutif. Yang ketiga ialah kecederaan di otak. Bayi dalam kandungan boleh terdedah apabila ibunya, seorang yang merokok, mengambil dadah, meminum alkohol dalam kuantiti yang banyak atau sering tertekan semasa hamil. Boleh juga terjadi apabila trauma atau kecederaan di kepala semasa lahir. Punca keempat ialah faktor persekitaran. Persekitaran keluarga juga boleh meningkatkan kemungkinan mendapat ADHD. Contohnya, kehidupan kanak-kanak yang berada di rumah, iaitu konflik keluarga dan tingkah laku jenayah. Kanak-kanak juga mungkin terdedah dengan bahan beracun seperti plumbum dan logam berat yang boleh menjadi punca. Yang kelima ialah pengambilan makanan. Seseorang yang sering mengambil makanan tambahan atau penambah perasa menjadi faktor penyumbang. Selain itu, kekurangan omega 3, asid lemak seperti ikan, makanan laut, dan telur juga dikaitkan dengan simptom ADHD. Ciri-ciri atau karakteristik ADHD orang dewasa. Yang pertama, mereka akan mudah berasa gelisah. Jika kanak-kanak dengan ADHD, mereka biasanya bertenaga. Namun, orang dewasa dengan ADHD hanya merasa tegang atau gelisah. Yang ketiga ialah memiliki masalah dalam menjalini hubungan. Seringkali orang dewasa dengan ADHD benar-benar mengalami kesulitan dengan transisi atau hubungan asmara. Ketika hubungan menjadi lebih stabil, konflik cenderung muncul. Seterusnya, merokok. Sekitar 40% daripada orang dewasa dengan ADHD adalah perokok, dibandingkan hanya 25% daripada populasi umum. Selain itu, orang dewasa dengan ADHD suka menunda pekerjaan atau mengalami kesulitan dalam kerja. Orang dengan ADHD sering merasa cemas dan tidak dapat fokus. Hal ini menyebabkan mereka kurang konsentrasi dan akhirnya menundakan pekerjaan mereka. Bukan itu sahaja, mereka juga akan memiliki anak dengan ADHD. ADHD memiliki komponen genetik. Ketika salah satu anggota keluarga mengalami ADHD, ada kemungkinan 25 hingga 35% keturunan dalam keluarga mengalami ADHD juga. Akhir sekali, orang dewasa dengan ADHD mudah berfikiran melayang. Misalnya, ketika seseorang berkomunikasi dengan mereka, namun fikiran mereka melayang dan menyebabkan mereka tiada respon. Kesan yang dialami pesakit ADHD terhadap pekerjaan.
Yang pertama adalah kesukaran untuk memulai sesuatu tugasan. Penderita ADHD dewasa sering menunda tugasan yang diberikan, terutama kerja yang memerlukan fokus yang tinggi. Ini akan mengganggu produktiviti dan kualiti hidup seseorang. Yang kedua adalah perhatian mudah teralih. Bagi golongan dewasa yang mengalami ADHD, sukar untuk bertahan dalam dunia pekerjaan dalam tempoh yang lama. Tugasan yang rumit akan mengakibatkan perhatian terhadap sesuatu tugasan mudah teralih. Mereka juga mungkin mendapat gaji atau pendapatan yang lebih sedikit dibanding rakan kerja kerana prestasi kerja yang buruk ataupun kurang memuaskan. Kesan yang dialami pesakit ADHD terhadap aktiviti masa lapang. Sukar untuk bertenang dan rileks. Kanak-kanak yang mengalami ADHD cenderung hyperaktif dan tidak boleh duduk diam. Hal ini lebih sukar nampak pada orang dewasa. Namun, walaupun tidak nampak hyperaktif, orang dewasa yang mengalami ADHD biasanya sukar untuk rileks dan bersantai. Orang luar akan menilai penderita sebagai orang yang sukar dibawa berbincang atau seorang yang tegang. Yang kedua adalah kesukaran mengawal emosi. Penderita ADHD biasanya selalu marah terhadap hal-hal kecil dan merasa bahawa mereka tidak dapat mengawal emosi. Walaupun begitu, kemarahan mereka biasanya cepat reda. Apabila melakukan aktiviti bersantai, mereka akan cepat merasa rimas. Bagi dewasa yang mempunyai ADHD, penilaian yang boleh dilakukan adalah Canadian Occupational Performance Measure. Ianya digunakan untuk menilai prestasi penjagaan diri, productivity, dan leisure. Penilaian seterusnya adalah sensory profile untuk dewasa. Penilaian ini mempunyai 6 bahagian. Masalah ADHD pada kalangan dewasa juga boleh menyebabkan anxiety dan juga depresi. Oleh itu, penilaian Hamilton Anxiety Rating Scale boleh digunakan. Selain itu, penilaian depresi yaitu Depression Anxiety Stress Scale juga boleh digunakan. Dewasa yang mempunyai ADHD dapat menumpukan perhatian kepada benda yang mereka suka. Oleh itu, penilaian interest checklist boleh dilakukan bagi mencari aktiviti-aktiviti masa lapang kegemaran mereka untuk melatih tahap attention mereka. Rawatan bagi ADHD. Bagaimana OT boleh membantu kanak-kanak yang mempunyai masalah dengan ADHD? Yang pertama, strategi latihan tidur untuk mengurangkan aktiviti dan terjaga pada waktu malam. Kedua, kisah sosial untuk membantu mengajar anak bagaimana bertindak dalam situasi tertentu seperti memerlukan sosial komunikasi dengan rakan sekelas. Ketiga, pemprosesan deria untuk mengenal pasti apa kesukaran dan kesannya terhadap kehidupan seharian. Kemudian berikan strategi dan rawatan mengikut keperluan. Pemprosesan deria untuk kanak-kanak ADHD adalah kaedah rawatan yang sangat berjaya. Keempat, petunjuk visual. Untuk menyokong rutin kita melihat memecahkan tugasan menjadi kecil. Aktiviti dapat dicapai membantu kanak-kanak fokus dan mengembangkan keberdikarian. Kelima, rutin. Memberikan idea untuk memberi rutin dan struktur untuk menguruskan kehidupan seharian bagi mengatasi perubahan apabila ia berlaku. Keenam, kemahiran fizikal. Untuk mengembangkan kekuatan dan koordinasi, membolehkan kanak-kanak mengambil bahagian dalam aktiviti bersama rakan sebaya mereka. Ketujuh, mendidik kaki tangan sekolah atau taska. Bagaimana cara membantu kanak-kanak dengan ADHD terlibat dengan kurikulum mengikut parameter mereka sendiri.